Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma. Yang dimuliakan tuan-tuan puan-puan sinar pendengar rumah ngaji Sirampai yang mata Allah sekalian. Alhamdulillah kita bertemu pada tengah hari ini. InsyaAllah kita sambung pada ayat ke-15 surah As-Sajdah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Tuan-tuan yang Allah sekalian, ayat ke-15 ini membawa maksud sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benar beriman kepada ayat-ayat dan keterangan kami, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, hanyalah orang-orang yang apabila diberi peringatan dan pengajaran dengan ayat-ayat itu, mereka segera merebahkan diri sambil sujud, menandakan taat patuh dan menggerakkan lidah dengan bertasbih serta memuji Tuhan mereka, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka pula tidak bersikap sombong takbur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini adalah sangat penting pada kita, iaitulah apabila sifat-sifat orang yang membenarkan kalam Allah, iaitulah Al-Quran. Dr. Wabah Zuhaili menyebut di sini, innama yusaddaqu bi ayatil Quran wal ayatil kauniyah wa bi rusulil mursalin. Dan orang-orang yang membenarkan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat tanda-tanda kejadian Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan alam ini, dan juga yang membenarkan kehadiran para rasul, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Iza wa'izu biha wastama'u laha ba'da tilawatiha alaihim. Orang-orang yang beriman ini, tuan-tuan puan, diberi peringatan dan mereka mendengar dengan penuh perhatian, dengan fokus, dengan mendengar pendengaran yang mengambil maksud, mengambil makna daripada ayat Al-Quran yang dibacakan. Dan sifat-sifat mereka, Dr. Wabah menyebut lagi di sini dengan tunduknya kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, khusyuk, dan juga dengan tunduk dengan perasaan yang bersedia untuk berbakti, mematuhi segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mensyirikkan dengan perkara-perkara yang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, satu, apabila kita mendengar ayat-ayat Allah, itulah ayat-ayat Al-Quran, kita dalam konteks kita sebagai seorang yang berbahasa bukan berbahasa Arab, kita berbahasa Melayu, dan kita tidak mempunyai kemampuan ataupun kepakaran lah untuk memahami Al-Quran ini secara direct. Namun dia sebenarnya menjadi satu cabaran kepada kita, tuan-tuan dan puan, untuk kita sentiasa cuba untuk belajar memahami mesej-mesej Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tidak mampu untuk belajar bahasa Arab, kalau mampu itu lebih baik. Namun sekiranya kita tidak mampu, maka antara usaha kita untuk kita memahami ayat-ayat Al-Quran adalah kita membaca Al-Quran dengan terjemahan. Setiap agama itu, tuan-tuan dan puan, adalah diukur dengan dia punya religious scripture ataupun dengan kitab suci dia. Kebenaran sesuatu agama itu adalah diukur daripada kandungan kitab sucinya. Kalau kitab suci itu autentik, asli, dan ditulis dengan kebenaran, dengan bagaimana ia adalah satu dokumen yang asli, yang betul-betul boleh dibuktikan sebagai kalam Tuhan, maka itu adalah menjadi satu kayu ukur kepada kebenaran sesuatu agama. Jadi kita sebagai umat Islam, kita perlu untuk memastikan kita memahami Al-Quran ini sebagai satu kitab suci agama kita sendiri. Yang kita memang membaca saban hari, tuan-tuan dan puan, namun untuk kita mencapai satu level di mana kita memahami Al-Quran, apabila kita baca, kita faham apa yang Allah cuba sampaikan. Apabila kita membaca surah As-Sajdah, kita memahami apa yang Allah cuba sampaikan. Antara mesej yang Allah nak sampaikan di sini adalah apabila sifat orang-orang yang beriman itu, apabila kita mendengar
dalam konteks kita sebagai seorang yang bukan Arab, maka kita mendengar dengan makna kata kita perlu memahami maknanya, kita membaca terjemahannya, kita ambil apakah dia yang apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada kita, apakah mesej-mesej yang kita boleh garapkan daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca dan kita dengar. Dan barulah apabila kita memahami apakah ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan itu, barulah kita mampu untuk tunduk, sujud, ya, untuk bertasbih kepada Allah, sebab kita memahami apa yang Allah SWT sampaikan, dan mesej-mesej yang Allah sampaikan tu kita sangat-sangat hargai, dan kita rasa bahawa mesej-mesej itu adalah disampaikan kepada kita dan bukan kepada orang lain. Dan apabila kita membaca ayat Al-Quran ini pada ketika umur kita 20-an, kita akan memahaminya dengan perspektif yang berbeza. Apabila kita membaca Al-Quran pada umur kita 30-an, kita akan mengambilnya dengan perspektif yang berbeza. Dan apabila kita berumur dengan 40-an, 50-an dan seterusnya, kita sentiasa membaca Al-Quran, kita ulang lagi dengan maknanya, ya tuan-tuan dan puan, dengan maknanya, maka kita akan mengambil mesej-mesej Allah itu, kita akan garap mesej-mesej Allah itu dengan perspektif yang berbeza. Yang pentingnya adalah kita perlu membacanya, dan kita perlu membaca sekali dengan maknanya supaya kita dapat memahami mesej yang Allah SWT nak sampaikan kepada kita. Dan barulah dengan memahami itu, kita akan tunduk kepada Allah SWT, kita akan bersyukur, kita akan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah satu ciri yang sangat penting, tuan-tuan dan puan, dengan kita dalam keadaan kita bukan seorang yang berbahasa Arab dan mampu membaca bahasa Arab, maka perlulah kita membaca Al-Quran dan terjemahan. Tuan-tuan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, maka ini akan membantu kita untuk mencapai mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita membaca, kita melalui ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan kejadian alam ini, penciptaan alam ini, maka kita akan bertasbih, maka kita akan juga bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Apabila sampai kepada kita ayat-ayat tentang ibadah, pengibadatan, tentang kepatuhan arahan Allah SWT, maka kita akan menuruti apa yang Allah SWT telah perintahkan. Apabila sampai ayat-ayat yang berkaitan dengan bagaimana umat-umat terdahulu yang ingkar kepada Allah SWT, kita akan menginsafi apakah yang telah dibuat oleh kaum-kaum yang terdahulu, dan kita akan menjauhi sifat-sifat yang telah pun ditunjukkan oleh orang-orang yang terdahulu yang kufur kepada Allah SWT dan ditimpakan dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala yang pedih. Jadi tuan-tuan dan puan yang rahmati sekalian, marilah kita sama-sama membaca Al-Quran dan kita membaca terjemahan. Kita ambil masa sikit. Mungkin satu hari kita tak akan dapat, kalau baca saja mungkin kita akan dapat baca banyak dalam sehari, tapi bila kita membaca dengan terjemahan, kita akan mengambil lebih sikit masa yang daripada yang sepatutnya. Tapi itu adalah usaha kita untuk kita mencapai maqam orang-orang yang beriman, iaitulah apabila kita mendengar ayat Allah, maka kita akan tunduk, kita akan bertasbih, kita akan bersyukur kepada Allah SWT. Dan itulah dia bagaimana kita nak menghidupkan hati kita dengan Al-Quran, tuan-tuan dan puan, adalah dengan kita membaca dan memahami maknanya. Jadi saya sudahi setakat itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.